Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 21 April 2021, dunia telah diselimuti duka tentang berita kehilangan kapal selam Kri Nanggala 402 bersama 53 orang anak kapalnya di perairan Bali. Kapal selam Kri Nanggala 402 merupakan kapal selam yang menjadi pencetus kepada kejayaan Tentera Nasional Indonesia TNI Angkatan Laut pada era 1966 yang pada masa itu merupakan angkatan laut terbesar di Asia Tenggara. Kapal selam buatan Jerman itu merupakan sebuah kapal selam serang yang bermotor diesel elektrik jenis U-209 yang dicipta pada tahun 1978 dan diserahkan kepada Indonesia pada Oktober 1981. Kapal selam ini berukuran 60 meter panjang dan 6 meter lebar. Ia mampu bergerak dengan kelajuan maksimum 21.5 knots. Kapal ini mampu menyelam selama 3 bulan dengan kedalaman maksimum 250 meter di bawah permukaan laut. Dari segi persenjataan, Kri Nanggala 402 dilengkapi 14 buah torpedo 21 inci di dalam 8 tabung. Kri Nanggala 402 sempat dimodernisasi di Jerman pada tahun 1989 yang kemudiannya diperbaharui lagi di Korea Selatan pada tahun 2012. TNI Angkatan Laut juga memiliki sebuah kapal selam yang lain dengan model yang sama bernama Kri Cakra yang juga telah diproduksi di Jerman pada sekitar tahun 1970-an. Asal-usul nama Nanggala diambil daripada nama senjata seorang karakter daripada cerita klasik bernama Baladewa, iaitu seorang raja yang berperwatakan keras kepala dan pemarah. Meskipun demikian, Raja Baladewa ini juga sangat terkenal dengan sifatnya yang jujur, tulus, adil serta tidak segan untuk mengucapkan kata maaf jika melakukan kesalahan. Senjata Nanggala kepunyaan Baladewa ini dikatakan sangat kuat dan mempunyai kuasa sakti yang mampu membelah gunung dan mencairkan besi. Nanggala juga dikatakan mempunyai kekuatan yang berasal dari kesaktian Baladewa yang kononnya mampu mengeluarkan kekuatan alam yang bersumber dari petir. Berikutan daripada itu, TNI Angkatan Laut Indonesia memutuskan untuk menamakan kapal selam mereka dengan nama Kri Nanggala 402 yang telah rasmi diberikan pada 28 Ogos 1981. Pada hari kehilangannya 21 April 2021, Kri Nanggala 402 dikatakan membuat selaman bagi mengikuti latihan penembakan torpedo di perairan Bali Utara dan pada jam 3 pagi Kri Nanggala 402 meminta izin dari pusat kawalan di pangkalan untuk memulakan penyelaman. Pada jam 3.46 pagi, Kri Nanggala 402 secara tiba-tiba terputus hubungan. Panggilan dari pangkalan kepada kapal selam itu tidak mendapat sebarang respons. Periskopnya juga tenggelam. Oleh itu, sebarang komunikasi antara kapal ini dengan pangkalan telah terputus. Pihak TNI terus mengerahkan seluruh kekuatan kapal yang memiliki kemampuan untuk mencari objek di bawah permukaan air miliknya dalam proses mencari dan menyelamat. Pada jam 7 pagi, melalui tinjauan udara oleh helikopter, tumpahan minyak ditemui di sekitar lokasi awal Kri Nanggala 402 membuat selaman dan pada jam 4.17 petang, helikopter diterbangkan untuk melakukan tinjauan petunjuk visual namun tidak menemui sebarang penemuan ataupun petunjuk. Pada 5.15 petang, Kri Nanggala 402 dijadualkan untuk muncul semula di permukaan air namun ia tidak kunjung timbul. Pihak TNI Angkatan Laut lalu melakukan prosedur yang dijalankan bagi mencari kapal selam hilang hubungan dan mengalami permasalahan iaitu submiss. Pada 6.46 petang, Angkatan Laut mengeluarkan isyarat submiss atau kapal selam hilang. Seluruh tenaga dikerahkan untuk mencari Kri Nanggala 402 dan sebarang latihan lain ditunda. Pada 11 malam, dalam kenyataan kepada media, Kri Nanggala 402 dikatakan jatuh pada kedalaman 600 hingga 700 meter. Laksamana pertama Julius Wijojono mengatakan kapal tersebut mungkin mengalami blackout. Menurutnya, kapal itu mungkin mengalami kerosakan hingga tidak mampu timbul ke permukaan semula. Tumpahan minyak yang ditemui sebelum ini mungkin membuktikan adanya keretakan pada tangki kapal selam berkenaan. Ia juga berkemungkinan disebabkan oleh kerosakan akibat tekanan air laut. Pada 23 April 2021, titik magnet berkekuatan tinggi ditemui pada kedalaman 50 hingga 100 meter oleh Kri Pulau Rimau 724. Pada sebelah petang, pencarian difokuskan di utara Bali iaitu sekitar 40 km dari celokan Bawang. Operasi mencari dan menyelamat Kri Nanggala 402 yang hilang di perairan utara Pulau Bali terus-menerus dilakukan. Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi menjadi sibuk dengan trafik kapal dari pelbagai pihak yang melakukan pencarian.
Selain daripada 21 kapal milik TNI dan bantuan armada kapal dari Polis Republik Indonesia, turut membantu ialah kapal-kapal dari negara jiran iaitu Singapura, Malaysia, Australia dan India. Amerika Syarikat juga turut menghantar pesawat P-8 Poseidon milik Angkatan Tentera Lautnya bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Pada 24 April 2021, Ketua TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono berkata, pasukan mencari menemui serpihan-serpihan keri Nanggala 402 termasuk barangan dari dalam kapal selam tersebut yang dipercayai kehabisan bekalan oksigen. Menurutnya, mereka telah mengubah status keri Nanggala 402 daripada kapal selam hilang Submiss kepada kapal selam karam Sapsang. Mereka juga mempunyai bukti sahih yang dipercayai datangnya dari kapal keri Nanggala 402. Penemuan serpihan komponen kapal selam itu memberi keyakinan kepada pasukan tentera untuk mengumumkan status kapal itu kepada Sapsang iaitu tenggelam. Antara barangan yang ditemui termasuk serpihan torpedo dan botol minyak gris yang digunakan sebagai pelincir periskop kapal selam. Turut ditemui cebisan sejadah yang digunakan oleh kru keri Nanggala. Pencarian kapal selam keri Nanggala 402 tetap diteruskan awal pagi sebelumnya meskipun telah melepasi tempoh masa anggaran ketahanan bekalan oksigen 72 jam iaitu pada pukul 3 pagi waktu tempatan. Seramai 53 anak kapal masih tidak ditemui jasadnya. Ramai yang mendoakan mereka pada posting media sosial dengan tanda pagar Pray for Nanggala 402. Pelbagai ucapan dan doa dikirimkan mengenang jasa dan pengorbanan prajurit keri Nanggala 402. Pada 25 April 2021, Angkatan Laut mengumumkan bahawa mereka telah menjumpai kapal selam yang hilang tersebut dan kesemua anak kapal selam itu telah maut. Laksamana Yudo Margono menjelaskan bahawa kapal selam keri Nanggala 402 dipercayai terbelah kepada 3 bahagian dan ditemukan di kedalaman 838 meter. Menurutnya, berdasarkan visual dari kenderaan operasi jarak jauh ROV MV Swift Rescue dari Singapura, terdapat bahagian kapal yang masih kukuh tetapi terdapat bahagian yang mengalami retak kecil. Ada bahagian yang berselerak dan tidak terlalu jelas kerana keadaan tidak berapa terang pada waktu pagi ianya diambil. Katanya dengan keadaan kapal selam yang berada di kedalaman 838 meter, pihaknya yakin sukar untuk menemui kru kapal yang masih hidup. Pasukan mencari juga menemukan baju keselamatan MK11 yang biasanya disimpan di dalam kotak dan hanya dikeluarkan apabila berlaku kecemasan. Jika ia berada di luar, ia bermakna mereka iaitu kru kapal berdepan keadaan sangat genting. Ada kemungkinan mereka tidak sempat memakai sut keselamatan itu atau ketika hendak memakainya keadaan kapal tidak stabil. Jadi, apakah punca kejadian ini boleh berlaku? Pakar kapal selam dari Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya menjelaskan 3 faktor penyebab tenggelamnya keri Nanggala 402. Ketiga faktor itu adalah tidak berfungsinya air ballast yang dapat mengatur ketinggian penyelaman kapal, tidak berfungsinya hydroplane atau sayap di badan kapal dan rosaknya pressure hull yang membuat kapal tersebut akhirnya hancur kerana besarnya tekanan air. Kapal itu hancur kerana pressure hull ditekan dengan tekanan hidrostatistik yang 4 kali besar kerana dari 200 meter jadi 800 meter. Makanya pressure hull-nya pecah. Ia menjelaskan kapal tua buatan Jerman itu memiliki usia kurang lebih 40 tahun. Pada tahun 80-an, kapal tersebut hanya dapat menyelam pada kedalaman 300 meter. Namun seiring bertambahnya usia kapal, kini ia memprediksi hanya mampu menyelam pada kedalaman 200 meter sahaja. Semoga kejadian ini tidak lagi berlaku di masa hadapan kerana membabitkan kehilangan nyawa yang begitu ramai dalam satu masa. Takziah kepada keluarga yang terlibat. Sekian.